Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani binti Sulaiman dari kos Diploma Pendidikan Islam dengan nombor kad matrik KID 21050478. InsyaAllah hari ini dalam sajik pembangunan sosio-ekonomi Malaysia, saya akan membicarakan topik 5 iaitu integrasi, ekonomi dan perpaduan. Pada bab ini, kita akan membicarakan 3 topik. Yang pertama iaitu hubungan kaum dan masalah perpaduan. Yang kedua ialah dasar ekonomi baru iaitu DEB. Dan yang ketiga ialah kemiskinan. Terusnya, saya akan huraikan satu persatu mengenai faktor yang menyebabkan perpaduan dan integrasi di Malaysia menjadi bermasalah. Kita masuk kepada poin yang pertama iaitu dasar pecah dan perintah British. Apabila British membawa masuk kaum Cina dan India ke tanah Melayu, mereka telah melaksanakan dasar pecah dan perintah iaitu divide and rule. Melalui pelaksanaan dasar ini, pihak British telah memecahkan penduduk tanah Melayu kepada beberapa bahagian dengan tujuan untuk memudahkan usaha mereka memerintah menumpukan perhatian kepada pengeksploitasikan hasil bumi serta supaya penduduk tanah Melayu tidak bersatu dan bangkit menentang mereka. Dasar ini memberi makna kelemahan penglibatan Bumiputera, tetapi pada masa yang sama memberi pengkhususan kepada kaum imigran dan memastikan pengasingan setiap kaum. Kaum imigran dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing, sementara berhubungan langsung dengan kaum-kaum lain, terutama dengan Bumiputera, tidak digalakkan. Pihak British juga sengaja menetapkan status dan peranan yang berlainan bagi orang Melayu, Cina dan India dengan meletakkan pembahagian kawasan bertempatan yang berbeza. Kita boleh lihat sebagai contoh iaitu Melayu yang tinggal di kawasan pedalaman yang mengejarkan sektor pertanian, menangkap ikan dan kerja-kerja kampung yang lain. Cina pula tinggal di kawasan bandar dan mengerjakan perlombongan. Manakala India tinggal di kawasan estate yang mengerjakan ladang-ladang getah dan kelapa sawit. Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tiada wujud interaksi antara 3 kaum ini. Faktor yang kedua ialah pendudukan Jepun. Akibat pendudukan Jepun, orang Cina telah mengalami tekanan yang hebat. Ini kerana pentadbiran tentera Jepun melaksanakan dasar anti-Cina yang masih dipengaruhi oleh sentimen peperangan dengan negara China yang bermula sejak tahun 1937 lagi. Tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal ehwal pentadbiran mereka, di mana layanan tentera Jepun terhadap orang Melayu dan India agak baik, tetapi tidak terhadap orang Cina. Dengan itu, orang Cina tidak diberikan peluang untuk menyandang sebarang jawatan dalam pemerintahan Jepun. Ada di kalangan orang Melayu dilantik sebagai askar dan polis. Keistimewaan ini yang diberikan oleh Jepun terhadap orang Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang Cina. Oleh itu, orang Cina telah menumbuhkan Malayan People's Anti-Japan Army iaitu MPAJ untuk menentang Jepun. Keadaan ini bertambah buruk apabila anggota Jepun menyerang MPAJ. Kebanyakan terdiri daripada orang Melayu dan telah menimbulkan persengketaan antara orang Melayu dengan orang Cina. Faktor yang ketiga iaitu prasangka. Prasangka ini merujuk kepada sikap terhadap kumpulan lain berasaskan generalisasi umum atau penjenisan atas bukti-bukti yang tidak konkret. Kebiasaannya, sesuatu kumpulan etnik itu bersangka buruk terhadap kumpulan etnik yang berlainan.
Masalah prasangka ini antara kaum bermula dari era penjajahan British yang menjalankan permintaan dasar pecah dan perintah yang telah menjarakkan perpaduan antara kaum. Begitu juga dengan era pendudukan Jepun yang telah mengamalkan sikap berat sebelah dengan semangat anti-Cina telah memberi kepada kaum Melayu membabitkan diri dalam bidang perniagaan. Seterusnya ialah faktor perkauman. Perkauman pula merupakan sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri. Fenomena perkauman ini jelas dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan juga sosio-budaya, di mana satu-satu etnik mementingkan kaumnya sendiri. Sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman ini boleh menghalang perpaduan rakyat sekaligus merejekkan kemajuan negara. Pergi kepada faktor yang terakhir iaitu pendidikan. Sistem pendidikan berbeza mengikut suku kaum. Setiap kumpulan etnik mempunyai pendidikan dan sukatan pelajaran masing-masing. Di mana pendidikan Cina untuk orang Cina dan buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari Cina. Kebanyakan sekolah Cina dibina di kawasan perlombongan yang kemudiannya menjadi bandar. Kemudian sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak kaum India yang tinggal di kawasan ladang getah. Buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari India. Manakala pendidikan Melayu hanya untuk orang Melayu. Keadaan ini berlanjutan hinggalah terbentuk Laporan Razak 1956. Laporan ini telah menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua iaitu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini merupakan salah satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional iaitu DPN pada tahun 1961. Ia juga sebagai reaksi kepada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Berikutan dengan rusuhan kaum ini, kerajaan telah mengambil tindakan tegas bagi mengkaji semula matlamat, strategi dan program pembangunan negara. Selepas tahun 1970, program pembangunan negara adalah berasaskan rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Kerajaan juga telah membentuk dan melancarkan dasar ekonomi baru melalui rangka rancangan jangka panjang iaitu RRJP antara tahun 1970 hingga 1990. Antara 4 isu yang telah dikenal pasti sepanjang RRJP ialah: yang pertama, jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Yang kedua ialah jurang sosioekonomi antara desa dan bandar. Yang ketiga ialah jurang sosioekonomi antara negeri pantai barat dengan pantai timur. Yang terakhir iaitu yang keempat ialah jurang sosioekonomi antara negeri di semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Terusnya kita masuk pada topik yang terakhir iaitu kemiskinan. Okey. Aspek kemiskinan menjadi salah satu tumpuan utama dalam dasar ekonomi baru iaitu DEB. Bukan sahaja tertumpu di kawasan luar bandar, malah di kawasan bandar juga. Namun demikian, kaum Bumiputera yang menguasai sektor pertanian tradisional merupakan kaum yang berada dalam kadar kemiskinan. Antara faktor utama masalah kemiskinan di Malaysia ialah bencana alam yang boleh menyebabkan penyakit dan kerosakan tanaman,
Yang kedua adalah kejatuhan harga barang ekspor akibat kemelesetan ekonomi dunia. Yang ketiga ialah saiz isi rumah yang terlalu besar. Yang keempat, pergantungan kepada orang yang tengah yang selalu mengeksploit. Yang kelima, kekurangan input yang dapat meningkatkan pengeluaran. Yang keenam, corak pertanian tradisional. Yang ketujuh ialah faktor-faktor sosial dan budaya. Seterusnya, kita masuk kepada usaha yang telah dipraktikkan untuk membasmi kemiskinan di bawah dasar ekonomi baru iaitu DEB. Seperti mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan. Yang kedua, menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dan antara kawasan. Yang keempat, memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang kelima, mewujudkan kumpulan perusahawan dan perdagangan Bumi Putra. Yang keenam, mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum. Yang ketujuh, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian kita teruskan dengan pencapaian DAB dalam usaha membasmi kemiskinan. Ianya terbahagi kepada 3 perkara iaitu yang pertama, pembasmian kemiskinan di luar bandar. Pembasmian ini terdiri daripada pekebun kecil, penanaman padi, pekerja estet, nelayan dan juga peternak. Selepas pengenalan DAB, kadar kemiskinan pekebun kecil getah berkurangan daripada 64.7% pada tahun 1970 menurun kepada 40% iaitu 1987. Bidang-bidang lain juga turut menunjukkan pengurangan. Yang kedua iaitu pembasmian kemiskinan di bandar. Kumpulan miskin di bandar terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sektor pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan, perdagangan dan juga perkhidmatan. Selepas pengenalan dasar ekonomi baru ini, kadar kemiskinan ini berjaya dikurangkan. Seterusnya yang terakhir iaitu penyusunan semula masyarakat. Terdapat beberapa strategi utama telah dikubal. Yang pertama, kerajaan telah meningkatkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodernkan kawasan-kawasan luar bandar. Yang kedua ialah sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumi Putra dibentuk dalam semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi. Yang seterusnya ialah menambahkan hak milik rakyat dan pemilikan modal produktif negara, termasuklah pemilikan supaya kaum Bumi Putra dapat memiliki sekurang-kurangnya 30% saham. Selanjutnya ialah corak guna tenaga disusun semula mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat. Seterusnya kita masuk pula kepada pencapaian DAB dalam usaha menyusun semula masyarakat. Usaha yang kita nampak ialah pemegang-pemegang amanah telah berjaya membantu meningkatkan produktiviti dan daya pengeluaran Bumi Putra dalam semua sektor, terutamanya melalui pembiayaan pelaburan, program-program usahawan dan lain-lain perkhidmatan bantuan. Yang kedua ialah pendapatan kaum Bumi Putra berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum lain. Yang ketiga ialah kadar kemiskinan bagi semua kaum juga telah menurun. Seterusnya yang keempat iaitu inflasi berjaya dikekalkan pada kadar 4.6%. Yang terakhir ialah pelaksanaan penyusunan semula corak guna tenaga. Kesimpulan dari topik ini ialah kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk mengangkat ekonomi negara ke tahap yang paling maksimum
Biarpun begitu, kerajaan juga sangat mengambil kira kesan jangka pendek dan jangka panjang terhadap sesuatu pelaksanaan dasar pembangunan. Oleh itu, kerajaan amat menitik beratkan dasar luar yang relevan dan seiring dengan inspirasi Hala Tujuh Negara. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.